di atas limpahan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang, meskipun kita dihimpit dengan kegelisahan, dihimpit dengan kegusaran, dihimpit dengan segala yang mengancam dalam benak kepala kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada kegelisahan, mengeluarkan kita daripada kerisauan, lebih banyak daripada dikeluarkan kita daripada apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kadang-kadang hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala, kerana hati kita ini banyak tidak bergantung kepada Allah taala, maka lebih banyak kita risau dan kita takut daripada ujian yang sebenar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak yang kita takutkan daripada perkara yang kita rugi di dunia ini, maka kita ini meracau-racau macam seperti orang yang tidak ada arah, mencari kepada apa? Mencari kepada keluasan dunia. Kerana apa? Kerana takut fakir. Sedangkan Allah Ta'ala ghaniyun, Allah Ta'ala itu maha kaya. Kita ini sentiasa tercari-cari dan tidak puas hati di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sedangkan daripada hari awal kita lahirkan di dunia ini sehingga pada saat ini kita masih lagi menghirup, merasai, minum, makan akan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan manusia ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, firmankan dalam Al-Quran, khulu'a. Manusia ini sentiasa tidak cukup, manusia ini sentiasa tidak puas hati dengan apa yang ada pada dirinya. Oleh yang demikian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pohon kepada Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari, pada tiap-tiap kali kita sembahyang, pada tiap-tiap kali kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala cukupkan ke dalam hati kita dengan nikmat dan sedarkan kepada kita tentang kesyukuran, dan ingatkan kepada kita kedaifan dan kehinaan kita, supaya kita ini merasai cukup dengan segala nikmat Allah Ta'ala. Ada kalanya kita kena minta kita ni dalam keadaan kita hina, kita lupa sebab kita ni hina. Jadi apabila kita lupa kita hina, banyak benda yang kita minta daripada Allah Ta'ala itu perkara yang luar biasa, yang hebat-hebat, sedangkan kita tak layak pun. Sedangkan ibadah kita ini sedikit, sembahyang kita tak khusyuk, doa kita lalai. Tapi apabila kita minta kepada Allah Ta'ala, kita minta yang besar-besar. Apabila kita tak dapat, kita kecewa, kita mengeluh, dan kadang-kadang kita ini mencaci. Na'udzubillah min zalik. Maka oleh yang demikian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, ingatkan juga kepada diri kita, doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, ingatlah kepada aku ini dhaif, aku ini hina ya Allah, supaya aku tidak mendekati kepada takabur. Antal ghani wa nahnul fuqara'u ilaik. Engkaulah yang maha kaya, kami ini fakir kepadamu ya Allah. Antal aziz, engkaulah yang maha luas, maha bijaksana, dan kami ini wa nahnul adilla, kami hina kepadamu ya Allah. Wa antal qawi, engkaulah yang maha kuat. Wa nahnu du'afa, dan kami adalah yang sehina-hina, yang selemah-lemahnya ya Allah Ta'ala. Maka setiap kali kita minta kepada Allah Ta'ala dengan doa yang demikian, apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati kita sifat qanaah, sifat cukup, sifat tidak meminta-minta, sifat tidak berdengki kepada orang lain, sifat tidak merendah-rendahkan kepada orang lain yang mendapat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Ingat, kita kena ingat juga kita ini adalah daripada hamba Allah Ta'ala yang hina. Mudah-mudahan dengan kehinaan yang ada pada kita ini bertambah kita tawaduk, bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi pada pertemuan yang lalu kita merancang untuk mengisahkan tentang peribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh kerana ada halangan dan juga adanya perkara-perkara yang tidak boleh dielakkan, maka kita menangguh pertemuan tersebut. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi kita bertemu, dan dapatlah kiranya insya-Allah Ta'ala pada pengisian kali ini saya akan berkongsi sedikit tentang perihalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah daripada kita meraihkan, daripada kita merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru sahaja lepas berapa minggu yang lepas. Jadi pada saat ini tidaklah salah seandainya kita mengungkapkan sedikit sebanyak tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita boleh mengambil iktibar dan juga teladan daripada apa yang kita akan kongsikan nanti insya-Allah taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya nak menyatakan ataupun berkongsikan yang berkaitan dengan perihalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukacita saya nak ingatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu utusan Allah Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat yang terbaik. Dan Allah Taala telah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Taala sebutkan kepada kita, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana engkau ini, kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hal yang demikian untuk mengingatkan kita bahawasanya kemuliaan, kehebatan dan kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berlaku dan tidak akan terhasil kecuali dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan soalkan, di mana datangnya kehebatan itu seandainya tidak daripada akhlaknya Rasulullah? Daripada mana datangnya makbul, athar, doa-doa orang-orang yang saleh selain kecuali tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Daripada mana datangnya kelebihan-kelebihan yang ada pada umat ini sebagai manusia yang sarwa jagat, yang sentiasa mencari kelebihan dan kebaikan, yang sentiasa dibekalkan dengan sifat takwa dan juga tawakal kepada Allah Ta'ala, melainkan dengan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh yang demikian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, meskipun kita tidak merasakan kita ini orang yang baik-baik, meskipun kita ini merasakan kita ini orang yang berdosa, banyak dosanya, meskipun kita ini merasakan sangat jauh daripada orang yang kuat ibadat, tetapi kita ini semuanya adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak, kita ini adalah termasuk daripada golongan yang Allah Ta'ala sebutkan khairu ummatin, sebaik-baik umat. Cuma secara operasionalnya, secara operasinya, sifat-sifat itu kita dah terbaik dah. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang umat yang terbaik, tapi dia tak sembahyang, akhlaknya buruk. Nabinya yang terbaik tapi umatnya tak sembahyang. Umatnya ini akhlaknya buruk. Umatnya ini saling bertelagah di antara jiran-jiran. Umatnya ini tidak berjemaah contohnya, tidak mengimarahkan masjid. Itu secara operasionalnya, operasinya. Kita ini sudah ada sifat-sifat itu, tetapi belum lagi difungsikan, belum lagi digerakkan. Maka oleh yang demikian,
kita kena faham bahawasanya sebelum kita ini bergerak ke arah menjadi umat yang terbaik tadi, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan kepada kita semua ini, kalian ini adalah umat yang terbaik, diterbitkan daripada sekalian manusia. Saya tak sembahyang ustaz, saya tak puasa ustaz, umat Nabi Muhammad, ya umat Nabi Muhammad. Saya ni akhlaknya buruk ustaz, umat Nabi Muhammad, ya umat Nabi Muhammad. Falidha jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh yang demikian datang seorang lelaki yang ajuz kabirusin, orang yang tua, sangat berusia umurnya, datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ini seorang yang melakukan dosa yang sangat banyak. Aku ini melakukan dosa yang sangat banyak, dan aku ini seorang yang sudah tua, sangat tua, sangat banyak dosanya. Apakah Allah Ta'ala akan mengampunkan aku? Apakah Allah Ta'ala akan mengampunkan aku? Kata seorang yang tua daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan, anta muslim? Engkau ni orang Islam tak? Ya, saya orang Islam. Ya Rasulullah, saya nak ceritakan ini. Katanya lelaki tersebut, dosa saya ini kalau nak digambarkan kepada Tuan, seandainya saya ini, dosa saya ini diberikan kepada semua orang yang beriman, yang saleh-saleh di atas muka bumi ini, bagi sedikit seorang, cabut daripada dosa ni, bagi sikit semua yang saleh-saleh, yang kekal jemaahnya apa semuanya ibadah kepada Allah Ta'ala, bagikan dosa saya sedikit-sedikit ni, semua akan masuk neraka. Dipanggil mubalaghah, superlatif, tingginya bahasanya. Saya ni orang yang berdosa, apa sahaja list, apa sahaja nama dosa, senarai dosa itu semua saya buat. Dan seandainya dosa-dosa saya ini dicerakinkan, dilemparkan ke semua kena, orang-orang yang saleh ni semua kena, semuanya akan masuk neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anta muslim, engkau muslim. Ya muslim, innallaha ghafirul lidzambika, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Dengan sebab apa? Sebabnya daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lah tu. Umat mana yang akan mengaku dosanya kepada Allah Ta'ala kalau bukan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap daripada umatku akan masuk syurga melainkan orang yang enggan sahaja. Dan orang yang enggan ini pada awalnya lagi dia tidak akan mengaku dia melakukan dosa. Tapi kalau ada orang Islam yang melakukan dosa dan dia mengaku dan bertaubat di atas dosanya itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh yang demikian katanya Imam Al-Qarafi, Imam Al-Qarafi kata apa? Lau lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizatan illa ashabuh lakafauhu. Kalaulah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada mukjizat selain daripada sahabat-sahabatnya sahaja, nescaya cukuplah sahabat-sahabatnya sahaja menjadi mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kalaulah Nabi ni tidak ada mukjizat selain daripada sahabat-sahabat yang keliling Nabi itu sebagai mukjizat Nabi, lakafauhu, nescayalah itu semua sahabat-sahabat itu akan menjadi mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala? Bagaimanakah kemurnian, kemuliaan, bagaimanakah sifat yang baik, akhlak budi yang tinggi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menunjukkan bagaimanakah hebat dan luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan manusia-manusia di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia-manusia yang hebat. Nescayalah orang-orang yang hebat ini datangnya daripada seorang yang telah mengajarkan kehebatan kepada mereka. Dan bagaimanakah kita ini
sebagai umat Nabi SAW pada saat ini, manusia yang tidak melihat batang tubuh Nabi SAW, orang yang mungkin tidak pernah kenal akan rumahnya Nabi SAW, mungkin yang pergi ziarah makam Nabi SAW, yang mungkin sahaja sembahyang dalam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang yang tak pernah kenal pun tempat-tempat yang disebutkan tadi, Masjidin Nabawi pun tak pernah sampai, Masjidil Haram pun tak pernah sampai, makam Rasulullah pun tak pernah sampai, tapi kenalnya siapa? Kenalnya nama sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang, dia baca assalamu alayka ayyuhan nabi, dia tahu tu sahaja, tapi dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah umat ini? Tentulah umat kepada Nabi yang sangat luar biasa hebatnya. Selepas 1400 tahun pun ada manusia yang tak pernah kenal dan tak pernah lihat akan baginda Nabi, tetapi sentiasa disebut-sebut dan dirindu-rindu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita faham bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikeluarkan untuk umat ukhrijat linnas, dan umat itu adalah sebaik-baik umatnya manusia. Dan tidak ada orang lain yang disebutkan oleh yang demikian itu melainkan kita semua ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala. Walaupun kita tak pandai cakap bahasa Arab, walaupun kita tak pandai baca buku Arab, walaupun kita tak pandai menyanyi lagu Arab, tapi kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pertama sekalinya sebelum kita kenal siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kenal diri kita ini adalah daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita bercerita pula tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diceritakan oleh Hindab bin Abi Halah. Ini adalah tentang perihal pribadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianya sebuah hadis menceritakan tentang sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita baca semua daripada yang diceritakan oleh Hindab bin Abi Halah ini menjadikan kita kenal sedikit sebanyak bagaimanakah sifat dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah telah ditanyakan, sa'altu khali Hindab bin Abi Halah wa kana wassafan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindab bin Abi Halah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disifatkan sebagai wassafan. Wassafan ni orang yang menceritakan tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memperincikan sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu sifli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzani daim al-fikri. Katanya Hindab bin Abi Halah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa berada dalam keadaan kerisauan. Risau Nabi. Daimal fikri, sentiasa berfikir. Sebagaimana seorang yang memikirkan tentang bagaimanakah masa depan anak-anaknya. Ketika mana berada dalam keadaan yang penuh dengan pancaroba, yang penuh dengan tipu daya, hidup alam yang penuh dengan tipu daya, ada masa lagi tak bagi seorang ayah memikirkan tentang keseronokan untuk anak-anaknya ataupun untuk dirinya? Adakah seorang bapa yang bertanggungjawab, yang merasakan segala pancaroba, tipu daya, segala penipuan dan pembohongan dunia ini tidak akan masuk ke dalam kepalanya anak-anak itu? Ada tak seorang bapa yang bertanggungjawab melepaskan anak-anaknya itu dengan tanpa ada pedoman dan pengetahuan? Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan. Nabi sentiasa berada dalam kerisauan tentang umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
risau akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diri kita ini, tuan-tuan dirahmati Allah Taala. Nabi risaukan para sahabat, Nabi risaukan para ikhwan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabaqal mufaridun, sabaqal mufaridun. Jadi sahabat tanya, man sabaqal mufaridun? Siapa dia sabaqal mufaridun? Ya Rasulullah, siapakah? Ikhwani, saudara-saudaraku. Bukankah kami ini ikhwanu? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi menyebut, antum ashabi, kamu ini semuanya adalah sahabatku. Ikhwani, saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihatku, orang yang tidak pernah berhadapan denganku, akan tetapi mereka sentiasa rindu akan diriku, iaitu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ingatkan kita ini, kita tak pernah lihat Nabi, tetapi Nabi sentiasa akan tanyakan kepada kita. Sebab itu pada akhirat nanti, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi mengira akan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kira umat ni, sehingga kan dikatakan oleh ulama bahawasanya Nabi kenal akan setiap nama kita, min awwaliha, daripada awal sampai akhirnya. Contohnya saya ni, Muhammad Hamidi bin Ismail, Ismail bin Haji Abdul Hamid, Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Awang, Awang bin Majid, dan sampailah kepada nenek moyang saya yang saya pun tak ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu satu persatu sampailah kepada Adam alaihi salam. Semua seorang, spesifik, bukan dalam kumpulan, bukan selektif, bukan. Semuanya seorang-seorang. Tetapi kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Abdul Muttalib sahaja. Nama sampai Abdul Muttalib sahaja. Ilmu yang kita kenal itu masa kita sekolah rendah, sekolah tadika, itulah ilmu yang kita ada sampai Abdul Muttalib sahaja. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ini Nabi kenal nama kita daripada awal. Maka pada hari akhirat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira umat ini, maka ada satu kumpulan umat Nabi yang tidak kelihatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanyakan, aina ummati, ummati. Bilangan tak cukup ni. Ada bilangan tak cukup. Nabi kata ada bilangan tak cukup. Rupa-rupanya mereka ini adalah orang yang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka angkuh dan tidak menyebut sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang tidak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu Nabi itu ahzan, mutawasilul ahzan. Nabi itu sentiasa dalam keadaan kerisauan. Bagaimanakah umat-umat ini akan dapat menghadapi pancaroba? Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebutkan tentang hari akhirat, hari kiamat, fitnah akhir zaman, Nabi sebutkan dengan terperinci supaya kita semua ini dapat mengenalnya dia dengan satu persatu dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada benda yang lebih aku takutkan daripada kesyirikan yang berlaku ke atas umat ini. Ketika mana Allah Ta'ala memberikan miftahud dunia, ketika mana Allah Ta'ala memberikan kunci kepada dunia ini kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan sesiapa pun yang di antara umat Islam ini yang kenal di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan 3 doa. Dengan 3 doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Ta'ala supaya umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak dihancurkan oleh apa? Al-judu wa raht, ribut petir. Minta Allah Ta'ala kabulkan. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak binasa dengan ribut petir, dengan hujan, dengan bencana alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Ta'ala dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya umat ini tidak akan mati disebabkan oleh musuh-musuh yang membunuh mereka. Maka ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup.
Vietcong, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Vietcong di Vietnam, pembunuhan terhadap umat Islam 500,000 orang. 500,000 orang. Itu yang tak dikira pada zaman dinasti Cina, zaman sekarang, zaman di Bosnia, Shubra Shatila di Palestin. Bahkan berjuta-juta, berpuluh-puluh juta umat Islam ini yang telah meninggal. Bahkan pada peperangan The Crusade, salib, ratusan ribu umat Islam itu mati, sehingga kan raja-raja, paderi barat pada saat itu ketika mana ingin mengambil Baitul Maqdis, kuda mereka itu berenang dalam darah umat Islam. Tetapi Allah Ta'ala kekalkan umat ini hidup dengan berkatnya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan kepada Allah Ta'ala supaya umat ini tidak dibinasakan oleh penyakit-penyakit, maka Allah Ta'ala makbulkan. Tetapi doa yang keempat, Allah Ta'ala kata jangan minta. Kerana pada apa? Awal lagi Allah Ta'ala tidak perkenankan. Apa dia? Supaya Nabi SAW doakan kepada Allah Ta'ala supaya umat ini tidak akan saling membunuh di antara satu dengan yang lain, tidak menikam di antara satu dengan yang lain. Maka Allah Ta'ala kata jangan minta yang ni, kerana umat ini akan binasa dengan umat mereka sendiri. Umat ini akan dibinasakan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala makbulkan doa tersebut. Subhanallah nazim. Umat ini, umat Nabi SAW ini, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, tidak akan binasa melainkan dengan mereka sendiri. Sebab itu dalam sahih, dalam Sunan At-Tirmizi, bagaimanakah Imam Tirmizi membawakan hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila pedang saja diletakkan ke atas umat ini, maka dia tidak akan diangkat sampai bila-bila. Apa maksudnya? Seandainya diletakkan tikaman pembunuhan ke atas umat Nabi SAW ini, dia akan berterusan dan tidak akan diangkat sampai bila-bila pun. Dan itulah yang berlaku pada kita umat Nabi SAW. Maka apabila kita faham beginilah sifat, beginilah keadaan yang berlaku kepada umat Nabi SAW, nescayalah sifat Nabi itu mutawasilul azan. Nabi itu sentiasa rungsingkan, daimal fikri, sentiasa berfikirkan tentang apa yang berlaku ke atas umat Nabi SAW. Dan apa katanya lagi Hindak bin Abi Halah, laisat lahu rahatun tawilah sakti. Nabi itu sentiasa berada dalam keadaan yang bersibuk-sibuk, tidak pernah pun berada dalam keadaan yang senang. Nabi tak berada dalam keadaan senang, sentiasa berfikir, sentiasa melihat kepada umat Nabi SAW. Tawilus sakti, panjang-panjang diamnya Nabi SAW. Bukan pendiam, panjang diamnya Nabi SAW. Panjang berfikir dan panjang diamnya Nabi SAW. Tuan-tuan kena bezakan dengan orang yang pendiam dengan panjang diam. Nabi SAW ini, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, adalah orang yang makan dan Nabi berbicara. Makan dan berbicara. Maksudnya apa? Dalam keadaan-keadaan yang tertentu, contohnya kita makan, kita minum, tak menjadi satu kesalahan seandainya kita ini berbincang, bercakap, tak salah. Cuma kalau di atas husnul ta'dib, untuk mengajar anak-anak, makan, jangan bercakap, sebab anak-anak ni leka. Tapi kalau dalam husnul adab, bercakap dan makan itu adalah daripada sunnahnya Nabi SAW. Kerana Nabi SAW didapati berseluruh, bergurau dengan sahabat-sahabat. Contohnya Nabi sedang makan kurma dengan sahabat-sahabat. Nabi SAW ada Umar, ada Abu Bakar, ada Uthman dan sebagainya. Maka apabila makan saja, Umar sentiasa bercakap, Nabi pun bercakap. Dan ketika mana Umar berpaling tempat lain, Nabi letakkan makanannya di mulut, dan Umar meletakkan biji tamarnya di hadapannya Rasulullah SAW. Dan apabila selesai makan,
Maka Umar kata, ya Rasulullah, tengok tuan makan, banyaknya tuan makan, tengok bijinya banyak kan, banyaklah kan. Maka Rasulullah SAW menjawab kepada Umar, aku sedikit lebih baik daripadamu wahai Umar. Kenapa ya Rasulullah? Kerana dengan biji-biji kamu makan. Aku makan banyak tetapi ada juga biji yang aku keluarkan. Engkau makan tamar dengan biji-bijinya pun kamu telan. Kan? Aku lebih baik sedikit. Jadi di situ kita lihat Nabi ada interaksinya. Maka tidak salah dalam kita melihat bahawasanya ini adalah interaksi Nabi SAW. Bahkan ada membawa kepada perkara yang makruh. Contohnya pada akhir Ramadan, 10 Ramadan yang akhir, Nabi SAW daiman sakti. Nabi ini diam, Nabi tak bercakap. Apabila Nabi beriktikaf, Nabi diam. Nabi tak bercakap dengan para sahabat. Nabi hanya beriktikaf 10 akhir Ramadan. Nabi beriktikaf sehinggalah mulut Nabi pun terkunci, tak bercakap melainkan tasbih dan zikir saja. Maka katanya ulama, ini adalah khususiyah li Nabi SAW. Tapi bagi kita tak boleh diam begitu. Bahkan hukumnya disebutkan makruh. Bagi kita ni makruh, tak boleh diam juga. Sebab apa? Sebab ini kita memerlukan untuk berinteraksi. Maka kita kena kenal daripada sifat-sifat yang dibolehkan dan tidak dibolehkan ke atas kita dan ke atasnya Rasulullah SAW. La yatakallamu fi ghairi hajatin, dan Nabi ini tidak bercakap melainkan pada perkara yang perlu sahaja. Bermaksud perlu itu bermaksud, bukan bermaksud perkara yang lebih-lebihan. Nabi bercakap pada sendi guraunya, bercakap pada seluruhnya, bercakap pada memintanya, bercakap pada anak-anak kecil. Nabi SAW melihat anak-anak kecil yang ada di tepian jalan, Nabi kata, man sabaqani kaza wa kaza. Nabi sebutkan siapa yang dapat berlumba dengan aku ni, dapat aku dengan aku sekarang ni, siapa yang dapat pintas aku ni, aku akan bagi hadiah-hadiah. Itu sifat Nabi SAW, mengajar kepada kecergasan. Dan Nabi tengok ada budak-budak kecil yang sentiasa main-main, Nabi kata, tak, datang, kita berlumba. Nabi mengajarkan kecergasan. Maka memerlukan kita juga cergas. Kerana itu adalah semangat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan katanya lagi hindab, yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bi ismillah ta'ala. Nabi memulakan ucapan dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Subhanallah, bismillah, Masya Allah. Begitu juga dengan minum, begitu juga dengan makan. Dan minum Nabi SAW adalah setiap tegukan Nabi dimulakan dengan bismillah, dilepaskan dengan alhamdulillah. Minum lagi bismillah, dilepaskan dengan alhamdulillah. Itu min sunnati Rasulillah. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu nafas itu dengan 3 tegukan. Bukan 3 jak satu tegukan, bukan 3 jak satu nafas, tapi satu nafas dengan 3 tegukan. Setiap tegukan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Masya Allah Rabbil Karim. Ini adalah daripada sifat Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menyebutkan assalamu qabla al-kalam, beri salam dahulu sebelum daripada bercakap. Bahkan Nabi menganjurkan bahawasanya ada orang yang bercakap sebelum beri salam, la rudda alaih, jangan jawab percakapannya, kerana dia tidak menunjukkan daripada min ummati Rasulullah SAW. Datang-datang saja bercakap tanpa beri salam. Maka Nabi kata jangan jawab perkataannya sehinggalah dia memberi salam ke atas kalian. Subhanallah nazim, banyak sangat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan ianya semuanya adalah mengajarkan kepada apa? Kepada akhlak dan juga adab kita sebagai seorang manusia. Kalau tidak ada hal ini, nescayalah kita ini menjadi seorang yang barbarik, orang yang tatar, bukan tatar, tartar. Tartar ni orang kencing berdiri. Kalau pergi negara Arab dia kata apa? Tartar. Kalau Tatar tu bangsa Mongol tu, Khulaku dan sebagainya. Ni kalau sebut Tartar, orang yang kencing berdiri, iaitu barbarik, orang yang barbarian, orang yang tidak ada tamadun. Nauzubillah min zalik.
Wa yatakallamu bi jawa'ilmil kalim, dan Nabi ini bercakap dengan perkara-perkara yang terfokus. Kalau bincang satu benda, bincang yang itu. Kalau bincang satu masalah, bincang selesaikan masalah itu. Kalau bincang tentang perkara yang mesti dibincangkan, itulah yang menjadi pokoknya. Tak campur benda-benda lain. Ini adalah daripada sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Nabi adalah sangat-sangat terfokus. Dan apa katanya lagi Hindab bin Abi Halah? Faslun la fudula wa la taksira. Dan Nabi itu bercakap dengan terperinci. Nabi cakap dengan terperinci. Nabi sebut dengan jelas sesuatu masalah dan perkara. Dan Nabi ini bercakap dengan yukhatibun nasa ala qadari uqulihim. Dan Nabi bercakap dengan kadar pemikiran manusia. Kalau orang awam dicakapkan dengan bahasa orang awam. Kalau memanggil orang awam dengan keadaan yang tertentu, maka dipanggil dengan keadaan yang tertentu. Sebab itu kita ini diajarkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Bagaimanakah memanggil orang-orang yang kita hormati itu dengan gelarannya. Anak memanggil abatah bapanya. Wahai ayah, wahai bapaku yang ku kasihi. Dan seorang ayah memanggil anaknya dengan gelarannya, ya bunai. Ini adalah caranya Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita interaksi, supaya terpupuk kepada kita ini adab dan juga akhlak. Dan ingatlah tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana manusia ini ada yang mencaci dan menghina ayahandanya, bapanya, ketika mana mereka ini tidak belajar akhlak yang baik. Saya pernah bertemu dengan seorang anak yang telah meninggal ayahandanya. Dia sangat dendam dengan ayahandanya. Ayahandanya meninggal, sangat dendam dia. Saya tanyakan kenapa begitu berdendam. Dia kata, ayah saya tidak pernah minta maaf dengan saya. Subhanallah. Minta maaf. Kita sebagai ayah kena minta maaf kepada anak pada benda-benda yang kita salah dan kita silap. Anak tadi ingat, dia kata, saya ingat ayah saya tidak pernah minta maaf kepada saya, walaupun jelas-jelas dia melakukan kesalahan ke atas saya. Tak pernah minta maaf walaupun di saat akhir. Dia pangku ayahnya di saat akhir, dan ayahnya tak pernah menyebut perkataan maaf sampailah akhir umurnya. Dia dendam, begitu dendam. Subhanallah azim. Cerita lain tu saya tak nak kongsikan. Cuma ada anak yang sangat menantikan perkataan lembut dan indah daripada mulut ayahandanya, supaya dia menjadi seorang yang beradab dan lemah lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah itu tuan-tuan dirahmati Allah Taala. La fudula wa la taksira. Dan Nabi ini tidak berlebih-lebih dalam percakapan, tidak banyak memuja dan memuji. Sehingga kan Nabi SAW datang seorang lelaki yang mana dia memuja sahabatnya. Seorang lelaki ini datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Disebutkan, ya Rasulullah, si fulan ini best, awesome, powerful man dan sebagainya. Bagus dia ni. Maka Nabi SAW kata apa? Innaka qad qata'ta ra'sah. Kamu sekarang sedang memotong kepalanya. Wahai lelaki, kamu sedang memotong kepalanya. Kerana apa? Kerana berlebih-lebihan dalam memuja dan memuji seseorang yang belum tentu bagaimanakah kelayakan dan kemahirannya. Sebab itu kita ini tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, jangan berlebih-lebihan memuja dan memuji orang. Kerana ianya akan jatuh dan akan tewas pada penilaian orang yang akan menilainya. Tuan-tuan ini sebutlah tentang seseorang yang mana jemaahnya tak kenal. Seorang daripada kita ni sebutlah, ini si fulan ni hebat, bagus begini ni. Yang menilainya hadirin hadirat ini. Apabila datang saja orang itu tak sama dengan gambaran penilaiannya jemaahnya, anta qad qata'ta ra'sah, kamu telah memotong kepalanya. Maksudnya apa? Telah menjatuhkan maruahnya. Apalah, macam ni je orang ni, ceritanya bukan main hebat. Kan gitu. Kan kita jemaah ini yang telah memotong kepalanya. Sahabat tadilah yang membunuhnya, membunuh akan maruahnya. Subhanallahazim.
Maka dengan sebab itu berbicaralah, rekomenlah seseorang itu dengan kadar yang diketahuinya. Bagus orang ini, hebat orang ini, tuan-tuan lihatlah sendiri. Baik, silakan untuk beri azan. أنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ta'ala saya cuba menghabiskan perihal tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sedikit saja lagi insya-Allah. Wala fudula wala taksir, dan Nabi ini tidak berlebih-lebihan dalam berkata-kata, apatah lagi dalam memuja dan memuji. Wala taksir, dan juga perkataan Nabi juga tidaklah sangat ringkas sehinggalah tidak difahami. Perkataan Nabi itu adalah cukup mu'tadil, cukup udulah, cukup seimbang, tidak berlebihan dan juga tidak berkurang. Itu adalah daripada sifat fatanah, sifat daripada sifat kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa bil jafi wala mahin, dan perkataan Nabi itu tidak keras, mendengarnya tidak sakit, wala mahin, dan juga tidak menghina. Kan orang-orang yang hebat ini, kalau orang-orang yang hebat ini, yang baik akhlak ini, kalau bercakap perkataan itu cukup tawaduk, kita dengar pun cukup tawaduk. Tapi kalau orang-orang yang keras hatinya, orang yang sentiasa hidupnya dalam keadaan yang tidak pernah merasai sifat tawaduk, dia bercakap benda-benda yang simple pun bunyinya sangat bongkak. Bunyinya pun sangat bongkak.
Tapi kalau orang yang hidup dalam keadaan tawaduk, dia bercakap benda-benda yang hebat pun kita dengarnya dia sangat tawaduk. Subhanallah nazim. Ini adalah sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi itu tidak sakit, tidak menyakitkan telinga. Kita ni ada orang yang kita dengar dia bercakap sesuatu perkara kita sakit nak dengar. Dan bukan kena pada kita pun, tapi sakit perkataannya tu. Subhanallah azim. Ini adalah daripada kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'azzimu ni'mata wa in daqqat. Nabi ini membesarkan segala nikmat walaupun kecil. Nabi membesarkan segala nikmat walaupun kecil. Nikmat berkata-kata walaupun sedikit, Nabi sallallahu alaihi wasallam hargainya. Nikmat tidur, nikmat makan, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Sehingga kan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala wa arda. Apabila dihidangkan dengan rutab, dengan kambing, dengan dengan tamar, dengan busrun, dengan gandum, dengan roti, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam gurindamkan. Makan tu, selepas makan Nabi gurindamkan. Tamrun wa busurun wa rutabun wa khubzun wa lahmun. Nabi gurindamkan, Nabi ulang-ulangkan sambil bercucuran air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsi biyadih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, demi Allah yang mana aku ini dalam kekuasaannya. Hadha ni'amul ladzi tas'alunahu yaumal qiyamah. Ini dia nikmat yang kamu akan minta, wahai Muhammad. Inilah dia nikmat yang kamu akan minta pada hari akhirat nanti. Nikmat tadi, daging kambing salai, roti, tamar. Busrun tu adalah kurma yang merah-merah kelat. Nabi ulang tu, inilah nikmat yang kamu akan minta wahai Muhammad pada hari akhirat nanti. Sebab itu adalah makanan yang paling lazat pernah Nabi nikmati dalam hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak minta lah sebab hari-hari kita makan daging kambing. Tapi itu Nabi kata, kalaulah nanti pada hari akhirat inilah yang aku akan minta. Sebab sangat enak, sangat lazat. Itu sahaja yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kerana akhirat itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Subhanallah azim. La yadumma minha syai'a. Nabi tidak menghina sedikit pun daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Tidak menghina sedikit pun daripada orang-orang yang jahil. Tidak menghina sedikit pun daripada orang-orang yang keras hatinya. Bahkan Allah Ta'ala sentiasa mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lemah, jangan hina, jangan berpaling kepada orang-orang yang berpaling kepadamu. Kerana itu adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghaira annahu lam yakun yadummu dhawaqan wa la yamdahu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yadummu dhawaqan wa lam yamdahu. Tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mencerita akan perkara-perkara yang berkaitan dengan makanan ataupun minuman. Tak pula Nabi, walaupun Nabi tidak menghina, tapi tidak pernah mencaci, Nabi sentiasa membesarkan nikmat. Tidak pula Nabi menyebut-nyebutkan sedap dan tak sedapnya makanan. Pergi rumah tu, alah tak sedaplah dia masak. Tak. Kan Aisyah ni tak pandai masak, tak. Pergi rumah orang ni, rumah orang tu tak pernah cakap benda tak sedap, kau sedap. Walaupun Nabi ini sangat membesarkan nikmat dan tidak pernah mencela akan segala perkara yang buruk, akan tetapi Nabi tidak bercerita tentang enak dan sedapnya makanan. Satunya apa? Kerana ianya adalah menyakitkan kepada hati-hati orang yang fakir dan miskin. Kita ni tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kita buat hidangan, kita buat jamuan akikah, kambing golek ke apa, datang semua kan, kita viral kan. Kita kena ingat bagaimana orang-orang yang tak dapat makan, bagaimana hati mereka lihat tu. Oh, kami tak dapat rasa, tapi jemaah dapat rasa. Subhanallah nazim. Sebab itu kena raikan duyuf.
iaitu tetamu-tetamu Allah Ta'ala. Anak-anak yatim mesti dilawat, mesti dicium kepala mereka, diusap kepala mereka. Yang mana tidak batal wuduk lah. Bukan anak-anak yatim yang besar panjang tu. Yang cantik-cantik tu, ni bukan. Yang mengingatkan kepada apa? Mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghargai kepada orang-orang yang sebegini. Kita kena buat juga dapat pahala ya. Taib, banyak sedikit lagi daripada pembicaraan ini, di antaranya juga adalah wala tuhdibhu dunya wa ma kana laha, dan Nabi tidak parah pun dengan apa yang ada dalam dunia ini. Apa yang berlaku di sana di sini tak pernah apa pun dikatakan buruk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbud dahr fa inna dahr wallah. Jangan kamu hina masa kerana masa itu adalah Allah. Uqallibul laila wan nahar. Allah Taala sebutkan dalam hadis yang lain, hadis kursi, tidakkah aku yang menggerakkan langit dan bumi ini siang dan malam? Kita ni jangan tasubuddah, jangan hina waktu. Allah cepatlah, Allah lambat. Hujan pula dah. Tak puas hati kita. Kan semuanya adalah daripada kudrah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا تُعَدِّ الْحَقَّ لَمْ يَكُنْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditentang, dimarahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membalas melainkan dengan sebab membantu kepada agama Allah Taala. Bukan kerana marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihina. Tak peliklah sampai hari ini pun Nabi dihina. Kan, Charlie Hebdo yang di Paris apa semua sekali tu, bukan sekali dua mereka buat. Dah berpuluh-puluh tahun, dah berapa ratus tahun dah buat. Umat Islam ini sentiasa disebutkan dahulu tentang Nabi ini adalah seorang yang suka kepada anak-anak perempuan. Disebut oleh orang-orang barat. Nabi SAW disebutkan kerana apa? Kerana nak membunuh kepada hati umat Islam. Ini dia, Nabi dihina, tapi Nabi tidak akan memarahi dengan sebab kemarahan, tetapi Nabi akan menentang dengan sebab kerana menentang akan agama Allah Ta'ala. Idza asyara bikaffihi kullaha, wa idza ta'ajjaba qallabaha, wa idza tahaddasa ittasala biha wa daraba bi rahatihi al-yumna batni ibhamiha al-yusra, wa idza ghadiba a'rada wa asyaha, wa idza fariha ghadda tarfahu jullu dhahikahu tabassama yaftaru an mithli habbal ghamam. Ini yang saya sebutkan di akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menunjukkan, Nabi tunjuk sesuatu, Nabi akan tunjuk dengan tangan kanan. Dan Nabi akan tunjuk kebiasaannya dengan telapak tangan. Nabi tunjuk begini. Dan adanya Nabi menunjukkan begini. Nabi tunjukkan begini. Nabi tunjukkan dengan tapak tangan dan tidak dengan tangan kiri. Wa idza ta'ajjaba qallabaha wa idza tahaddatha ittasala biha wa daraba bi rahati. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan tangan ketika mana bercakap tentang sesuatu yang takjub, maka Nabi akan angkat tangan. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan tenang, Nabi akan tepuk tangan. Tepuk begini. Tepuk begini. Tepuk untuk apa? Untuk menunjukkan benda itu adalah satu benda yang sangat penting. Hadirin, hadirat, ya, subhanallah azim. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan yang tidak puas hati ataupun merasakan sesuatu yang tidak elok, Nabi akan palingkan wajah daripada para sahabat. Maka sehingga tidak ada sahabat pun mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duka cita, resah dan sebagainya. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gembira, Nabi akan tersenyum sehingga tertutup mata Nabi dan nampak dua taring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketawa Nabi begitulah. Kita nak tadak taring ni jangan dia tunjuk taring. Tadak taring nak tunjuk taring, nampaklah apa gusi rongok dah. Tak ada, bukan sampai tahap tu. Kita ni padan dengan kita lah tuan-tuan dirahmati Allah Taala. Subhanallah azim. Ini sikit sebanyak daripada sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diceritakan oleh Hindab bin Abi Halah radhiyallahu taala wa arda. Semoga Allah Taala memurniakan sedikit sebanyak daripada sifat-sifat Nabi kepada kita, dan yang lebih penting kita sentiasa kekal dawam
zikra, ingat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pohon kepada Nabi di atas segala perkara yang menimpa kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan penyelesaian kepada apa yang kita hadapi, insya-Allah Ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang pada saya sendiri. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal Islam wa ulumiddin ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.